Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina بهديهم إلى الحقيقة المجازة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dia, dengan kasih sayang dia. Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kita kepada Ramadan yang sangat mulia, Ramadan yang penuh diberkati, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan dan penuh dengan perkara-perkara yang mana akan dikurniakan ke atas umat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya mulia, bulan Ramadan ini ialah satu bulan yang mana bulan dengan pada awalnya dipenuhi dengan rahmat, pada pertengahannya ialah keampunan daripada Allah, dan di akhirnya ialah pembebasan daripada api neraka. Allahu Akbar. Jadi bulan ni juga kita panggil dia season of amal, bulan untuk kita menuai, bulan untuk kita menuai hasil. Jadi semasa tuaian hasil tadi, maka jangan sedikit pun kekurangan daripada pihak kita lah. Sebab rugi, sebab musim untuk tuai hasil. Sebab apa? Musim ni paling banyak pahala yang mana Allah akan berikan kepada kita. Setiap satu amalan fardu yang kita kerjakan, Allah Ta'ala akan gandakan pada kita 70 amalan fardu, 70 kali ganda amalan fardu. Dan satu amalan sunat yang kita kerjakan, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi satu pahala fardu. Jadi kalau ada mereka-mereka yang mana Masya Allah bukan setakat puasa saja bulan ni, keluarkan zakat. Ada kawan saya tu biasa dia keluar zakat lepas raya. Saya kata rugilah keluar zakat raya. Kita keluar zakat dalam bulan Ramadan, bukan zakat fitrah sajalah maksud tu. Itu zakat-zakat lain yang wajib, zakat perniagaan ke, zakat harta ke, zakat apa saja ke, tak kisah. Ada orang dia buat, kawan tu dia buat lepas raya, dia kata, Ustaz, saya selalu lepas raya. Saya kata tak, kena bulan Ramadan lah. Kalau lepas raya, pahala dia tak digandakan. Kalau lah bulan Ramadan ni, kalau Tuan keluarkan zakat itu, zakat selain daripada fitrah, zakat-zakat lain yang wajib, maka bila dikeluarkan 70 kali ganda, 70 kali ganda amalan fardu itu diberi. Oh, dia kata, ya juga tak perasan. Ingat ke bulan-bulan tu saja. Jadi banyak pahala, iaitu musim untuk kita mendapat, musim untuk kita memperolehi pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu besar. Contohnya mulia, 10 hari yang pertama ini Allah Ta'ala penuhi dengan rahmatnya. Allah Ta'ala akan mencucuri rahmatnya. Contohnya mulia, bila di hari kiamat nanti, Allah Ta'ala dia bermuamalah dengan kita dengan sifat rahmat dia. Sebab tu sebanyak-banyaknya bulan ni kita nak dapat ambil rahmat dia. Sentiasalah
Cuma bulan ni dia rahmat tu ganda lebih. Season dia lebih, musim dia lebih. Waktu untuk kita tuai tu kita akan dapat lebih. Jadi dengan rahmat Allah Ta'ala saja yang kita akan selamat. Betul kan? Rahmat Allah sahaja. Bila Allah, ulama mengatakan, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti dia bermuamalah dengan kita, dia kira bicara dengan kita dengan sifat adil dia, maka tak ada seorang boleh masuk syurga. Sebab apa? Sesuatu yang diberi mesti kita balasi. Orang bekalkan kita elektrik, setiap bulan kena bayar. Betul kan? Dan orang bekalkan kita air. Syabas kalau kita kat Selangor, Kuala Lumpur, syabas. Dia bekalkan air. Tiap-tiap bulan kena bayar ni. Makhluk ni. Prepaid, bayar dulu baru boleh guna. Atau bayar bulan-bulan. Postpaid. Maksudnya, setiap perkara yang kita guna, mesti kita kena bayar. Kalau tak adil lah. Tak adil lah, guna saja tak bayar-bayar. Ada orang tu guna je tak bayar-bayar. Tak adil lah. Salah lah guna. Jadi apa sahaja kita guna. Elektrik. Kita di Kuala Lumpur. Masjid kami kan Seri Petaling. Air dengan api saja tiap bulan kena bayar 70,000. Itu tak masuk lain lagi. Air dengan api je. Kalau ada program sampai 120,000 kena bayar tiap bulan. Jadi maksudnya bila kita guna, kita kena bayar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala amat pemurah pada kita. Apa sahaja yang kita, banyak benda yang Allah bagi pada kita, Allahu Akbar, tak terhitung nikmat. Walaupun perkara itu sangat berharga, tapi bila dah diberi percuma, orang tak ada nilai. Bila diberi percuma, tak ada nilai. Betul kan? Kita bernafas berapa kali sehari? Tak kira. Kira berapa, tak kena bayar. Sedangkan itu satu nikmat besar. Satu orang dia boleh bernafas. Mengikut kajian, kita bernafas sehari semalam. Berapa? 25,000 hingga ke 27,000 kali sehari. Tapi dah percuma. Nak kira buat apa? Mudah percuma. 25,000 kali sehari. Kalau kena charge, nak bayar berapa? Kalau Allah chargekan pada kita, kita nak bayar berapa? Tak mampu. Satu hari kita ada berapa saat? 24 jam kali dengan 60 minit kali dengan 60 saat. Kita akan dapati 86,400 saat. Satu hari itu ada berapa? 86,400 saat. Bahagi dengan 25,000. Paling minimum lah. Kadang-kadang kita buat kerja penat. Termengah-mengah tu. Dia bernafas cepat sikit. Laju sikit kan. Angkat barang berat ke. Nak naik rumah tu, rumah ada apa tu, rumah ni bertingkat-tingkat tu, 5 yang tak ada lift tu, termengah-mengah. Jadi bagi dengan 25,000, kita akan dapati 3.49 saat. Maksudnya setiap 3 saat setengah kita bernafas. 3 saat setengah. Tapi tak pernah kira pun sebab percuma. Tak pernah kira pun sebab percuma. Itu satu nikmat yang besar. Nikmat besar ni, bila diberi dengan percuma, maka orang tak akan hitung.
Cuma apa, nak kata apa. Jadi kalau nak di-charge kena bayar. Kena bayar. Berapa kita sanggup bayar? Okeylah kita kata 1 sen. Sekali bernafas 1 sen. Mahal. 5 sen mahal, 1 sen je. Iaitu 25,000 kali 25,000 sen. 25,000 sen sama dengan RM250. Mampu tak bayar RM250 satu hari untuk bernafas sahaja? Tak mampu. Nikmat Allah yang besar, rahmat Allah yang besar. Di bulan Ramadan ni dia tambah pula rahmat tadi. Ada orang dia tak boleh sendawa. Sendawa. Nikmat besar tu sendawa tu. Ada orang dia tak boleh sendawa. Tak boleh sendawa. Kejar kat hospital. Bila kejar kat hospital, nak cepat pergi kat specialist. Lalu pergi kat government, lambat sikit. Lepas tu pergi kawan tu cucuk sana, cucuk sini, tekan sana, bagi ubat sini, ubat sana. Dia pun sendawa. Orang kata, Alhamdulillah dapat sendawa. Doktor kata, kalau ikut ilmu kami lah, mati hidup tu di tangan Allah. Tapi kalau ikut ilmu kami, orang tak boleh sendawa, boleh mati. Ya, satu hari kita sendawa berapa kali? 3 kali makan, 3 kali sendawa. Tuan-tuan tahu tak? Apabila manusia hargakan perkara tersebut, dia jadi mahal. Orang tu tak boleh sendawa, dia kejar ke hospital. Bukan orang lain pun, abang saya je. Kita orang kejar dia ke hospital. Cucuk sana, cucuk sini, tekan sana, tekan sini. Doktor dia buatlah macam-macam. Sebab manusia, dia kena buat. Hari-hari kita percuma je. Tapi tak boleh, kena usahakan. Tuan-tuan tahu, lepas nak discharge tu kena berbayar berapa? Tuan-tuan tahu kena bayar berapa? 40,000. Nak sendawa saja 40,000 kena bayar. 40,000 40,000 tu mampu tak nak bayar tu? Apabila Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha telah bertanya baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimanakah keadaan tuan di hari kiamat nanti? Nabi kata, Aisyah, aku akan selamat dengan rahmat Allah. An yataghammadani ya Rabbi bi rahmati. Nabi kata, an yataghammadani ya Rabbi bi rahmati. Aisyah, pada hari itu daku ditenggelami rahmatnya. Rahmat tu, Nabi SAW ditenggelami rahmat. Jadi nak masuk syurga ni dengan rahmat dia. Nak masuk syurga ni dengan rahmat dia. Tanpa rahmat Allah, kita tak boleh masuk syurga. Satu orang abid, dia beribadat 500 tahun. Satu orang abid, dia beribadat 500 tahun. Allah perintahkan malaikat untuk masukkan dia ke dalam syurga. Dengan rahmatnya. Dengan rahmat Allah. Habis tu tengok. Mana boleh? Kita buat 500 tahun ibadat. Takkan masuk syurga dengan rahmat? Nak masuk syurga lah dengan ibadat. Sebab 500 tahun tak ada sedikit pun lalai. Umat-umat yang dahulu umur dia panjang, ibadat dia banyak, sikit pun tak lalai. Mak masuk syurga dengan rahmat Allah. Allah Ta'ala kata tak. Dia kata saya nak masuk syurga dengan ibadat saya. Air segelas, air sebotol, berapa harga dia? Berapa harga? Satu botol. Kalau kita beli borong
Murah aja, tak sampai berapa sen aja, 50 sen aja. Beli runcit yang 500 ml tu. RM1 lebih lah. Masuk hotel RM3 dah. Naik kapal terbang berapa? Air Asia punya RM5 dah. So dia berubah, tempat harga dia berubah. Pergi kawasan yang tak ada air, padang pasir, orang nak bayar, orang kata nak air boleh 500. Bayar 500. Sebab tempat dia berubah, maka harga dia pun berubah. Saya tunggu anak anda turun daripada kapal terbang, minta duduk kat dipaca, minta air panas. Air panas kosong je. Saya kata air panas tu satu slice lemon, tak ada gula pun. Tuan-tuan tahu kena bil berapa? Air panas tu. Bil tu saya simpan lagi sekarang. RM6.80. Saya neraka tu berapa kali api dunia. Saya pergi ke Yogyakarta, pergi jemaah Yogyakarta, naik atas gunung Merapi. Yogyakarta kan ada satu gunung Merapi tu. Gunung Merapi. Kita naik kampung yang paling atas dekat dengan gunung Merapi. Tapi 10 km juga lagi. Kampung yang paling dekat nak sampai kat Gunung Merapi tu, naik bukit tu 10 km lagi kampung tu baru sampai kat Gunung Merapi tu. Bukan dekat-dekat, jauh lagi. Kampung tu nama dia Kali Adam. Sungai dingin. Kalau terjemah Melayu dia Sungai Dingin. Kali itu sungai, Adam tu dingin gitu. Bahasa Jawa. Kali Adam, Sungai Dingin. Apa atas tu? Kata Ustaz, kita mau pergi 2009. Dia kata sebelum ni 2005 Gunung Merapi telah meletup, keluarkan lawa, api merah tu. Tuan-tuan tahu berapa kepanasan dia? 800 Celsius. Api merah tu 800 Celsius. 800 Celsius. Bunga api dia saja 400 Celsius. Api tu waktu naik. Dia kata pada tahun 95, dia kata sebelum ni Gunung Merapi naik. Waktu ditiup oleh angin, pergi satu kampung, bakar satu kampung. Berpuluh orang mati lentung. Kena Gunung Merapi je. Lentung dia tu macam orang isap rokok tu kan. Lepas kita isap rokok, orang isap rokok tu kan, nabuk dia tu tetap hancur. Itu baru 400 Celsius. Wah, panas api neraka. Titian Sirat 1500 tahun perjalanan akhirat. 500 tahun menaik, 500 tahun mendatar, 500 tahun turun, 1500 tahun kehidupan akhirat. Akhirat ni panjang. Satu hari di hari kiamat. Satu hari di hari kiamat. Nabi Isa alaihissalam nak beritahu. Maksudnya panas dia. Maksudnya lama kehidupan akhirat.
Nabi Isa alaihissalam, dia akan turun pada hari kiamat. Dekat dengan kiamat. Dengan usia berapa tahun? Umur 33 tahun. Nabi Isa alaihissalam naik ke langit usia berapa tahun? 33. Tak berubah. Naik umur 33, turun umur 33. Sebab di langit sana kiraan lain dah. Apa Allah kata? Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun kamu kira kat dunia ni. Betul kan? Okey, kita kira. Nabi Adam AS naik tahun 33 Masih. Sekarang kita berada di tahun berapa Masih? 22 Masih. Masih itu tahun lahirnya baginda Isa alaihissalam. Baginda Isa alaihissalam dinaik ke langit pada usia 33 tahun. Okey, 20 tolak 33. Tinggal berapa? 1900 berapa? 1989 tahun. Naik itu dah 2000. Kita ni kan 22 nak sampai ke 33, 11 tahun lagi. Tahun 2033. Maknanya tahun 33 dengan 2033, 2000 tahun lah. Nabi Isa AS naik ke langit dah 2000 tahun. Itu kita kira kat dunia. 2000 tahun kat sana baru 2 hari. Boleh faham? Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhanmu. Oh, kiraan langit tu baru sehari. Tapi kita kira kat dunia ni 1000 tahun dah. Sebab itu bila Nabi Isa AS mungkin nak turun tak lama lagi. Okeylah 11 tahun lagi nak turun. Kita katalah tahun 2033. Baru 2000 tahun. 2000 tahun baru 2 hari. Jadi sebab itu turun dengan usia 33 tahun. Sebab atas nak kira baru 2 hari. 2 hari takkan nak berubah umur. Sebab itu turun juga di dunia ini usia dia 33. Sebab outstation 2 hari. Tapi 2 hari itu 2000 tahun lah. Maksudnya kiraan akhirat tu 1500 tahun akhirat. Dahsyat. Satu orang yang sembahyang, satu orang yang meninggalkan solat, walau dia mengqadanya kelak, dia akan diam di dalam neraka satu hukum. Satu hukum sama dengan 80 tahun akhirat. Tukar tahun dunia berapa? 80 tahun akhirat. Kali dengan hari dulu. Nak tukar hari lagi. 80 tahun. Tukar hari. Okey, 360 hari. Kita ambil genap lah. Sebenarnya 365. So, kita ambil genap. 360. Baru hari. Baru hari akhirat. Nak tukar hari dunia. Sekali 1000 lagi. Jadi 80 tahun kali dengan 300.
saja. Puluhan 4 juta bilion tahun. Allahu Akbar. Kalau tak ada rahmat Allah, kita tak selamat. Sebab itulah Allah kata di hari kiamat, aku bermuamalah dengan hamba-Ku dengan sifat rahmatnya. So bulan rahmat datang kat kita. Sekarang kita berada di dalam apa? Di bulan dengan penuh rahmat. Takkanlah bulan yang penuh rahmat ni kita tidak dapat. Jangan kita sia-siakan rahmat tersebut. Jadi punca rahmat yang paling besar yang dibawa, punca rahmat besar. Sebab kita tak akan masuk syurga tanpa rahmat. So rahmat ni kita nak dapat mana ni? Bulan ni lah bulan yang Allah bagi pada kita. Bulan yang mana Allah bagi kepada kita, bulan tu dengan penuh dengan rahmat. Season of amal. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Sebaik-baiknya. Seboleh-bolehnya. Jangan kita leka dan ghafil walaupun sedikit. Rugi kalau kita tak dapat benda ni, tuan-tuan. Benda rugi. Contohnya boleh. Kita dengar dengan apa? Tuan-tuan, kita dengar dengan apa? Ni jumlah lain sikit sebelum Ramadan ni. Kita dengar dengan apa? Satu lagi kita kena dengar. Telinga ni tak akan dengar bila kita tutup mata. Bila kita tidur, kita boleh dengar tak? Tuan-tuan, dengan kita sembahyang,
Angin nak datang. Kita buat macam mana? Kita faham tak? Sabar dulu, tahiyat habis. Kita tahiyat tu. Angin datang nak keluar. Mana tak ya? Bateri dah habis. Oh, bateri dah habis. Angin datang. Bila kita duduk tengah tahiyat tu, angin datang. Kita tahan. Sebab apa kita boleh tahan? Sebab kita tak tidur. Betul kan? Kita tahan. Lega sikit dia masuk balik. Wah, tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum. Ini tuan-tuan dah ada alami lah. Saya sendiri pun macam tu juga. Saya takkan nak batalkan dah. Ada 4 rakaat lah. Kalau dia angin tu, dia tak mesti bunyi. Bau pun jadilah. Maksudnya nak menunjukkan yakinnya. Sebab tu Nabi kata, dia sama ada bau atau bunyi. Kalau tak bunyi, tapi ada bau, maksud di situ yakin. Nak menunjukkan angin tu dah keluar dengan yakin. Bila keluar dengan yakin, batal. Jadi bila kita tak tidur, kita boleh tahan tau tak? Bila kita tidur, long life. Habis anggota kita long life. Satu orang tidur, kita angkat tangan dia. Gitu. Tapi kalau orang tak tidur, tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak buat apa kan? Kuat, gagah. Sebab dia tak tidur, dia boleh sedar. Sebab tu dengar dengan mata. Pasang telinga. Bukan dengan telinga. Kena pasang telinga. Tapi dengar dengan mata. Kalau mata tidur, maka telinga pasang macam mana pun tak dengar. Lalu duduk sandar pula. Dia datang nak tidur. Macam tu. Jadi, sebab itu mengikut fiqh kata, tidur dengan tetap papang punggung tak batal wuduk. Tapi kalau tidur berbaring, punggung tak tutup dah. Maka kita banyak sendi. Dia panggil a'dha'ul jawarih. Kita ni banyak sendi-sendi. Maka sendi kita akan jadi long life. Angin akan berputar dalam badan kita. Alah, dia punya ikatan dah terbuka. Angin dengan sendirinya akan keluar dengan zon. Dia panggil zon. Kalau dalam fiqh dia panggil hukum zon ni. Zon, angin itu keluar dengan zon. Dan zon itu membawa pada yakin. Az-zannu kal ilmi. Itu sabit hukum fiqh. Zon tu seperti yakin dengan sendiri. Siapa tidur berbaring, terlelap saja, wuduk dia batal. Jadi dengar dengan mata. Kita cerita lain dah tuan-tuan tidur, saya kena cerita bab tidur lah dulu. Dengar dengan mata. Pasang telinga baik-baik. Bau. Segar. Okey, kena segar. Kena faham. Tapi sabit hukum fiqh tau. Nabi kata, kalau belajar dalam bab batalnya wuduk, Nabi kata, al-ainani wika'u sahih. 2 biji mata tertutupnya papang punggung. Maknanya 2 mata kita bila kita sedar, maka kita dapat menahan dan memberi penahanan supaya angin tidak keluar. Asyik Nabi. Tuan-tuan yang mulia, Nabi ni memang rahmat. Sebab itu kita nak dapat apa pun dengan Nabi SAW. Sebab Nabi itulah punca rahmat bagi kita. Dan Nabi beritahu pada kita, ini bulan rahmat. Ni bulan rahmat ni. Kita datang pada kita ni dengan penuh dengan rahmat ni. Nanti kita akan datang satu hari, di satu malam, satu hari yang sama dia dengan apa dia? Sama dengan 1000 bulan. Kalau ikut otak, pakai otak lah. Kalau malam Lailatul Qadar tu kita kat Malaysia malam. Kat Saudi
kat Saudi siang. Takkanlah Lailatul Qadar tu datang banyak kali setahun. Kan Nabi kata satu malam saja. Kalau fikir dengan logik macam itulah. Agama dia tak boleh pakai logik. Dia kena pakai qala Allah, qala Rasul. Logik kena letak tepi. Logik ni kita hanya akal tu kadang-kadang akal tu agama dia bukan hanya bergantung pada akal, tapi dia bergantung kepada yakin. Kalau nak fikir dengan akal, kita sebelah sana gelap, kita dah cerah. Kita Lailatul Qadar semalam, sana tak Lailatul Qadar lagi lah. Duk fikir macam tu. Betul lah cara kau fikir, tapi otak kau letak tepi. Sebab agama ni kita tak boleh fikir dengan otak. Nabi kata agama ni tak boleh fikir otak. Satu orang dia ambil wuduk, dia pakai khuf. Dia pakai stocking kulit tu. Dan khuf ni dia tak perlu basuh kaki. Dia kena masah sahaja. Dia kena sapu dengan tangan basah macam mana kita sapu kepala. Tapi kita pakai tapak tu yang pijak, tapi sapu atas tapak. Sapu tu bukan bawah, atas. Kita kena sapu kat mana? Atas kaki tu, bukan bawah kaki. Kalau logiknya bawah lah, dah bawah jalan. Agama tak boleh fikir logik. Agama ialah kita kena fikir dengan yakin. Orang beriman tu siapa? Orang beriman tu ialah allazina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itulah siapa, tuan-tuan yang mulia? Siapa orang beriman? Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman tu orang percaya pada perkara tak nampak. Perkara-perkara yang tak nampak. Orang beriman tu beriman benda yang Nabi bagi tahu, yang mana dia tak nampak. Orang yang tak nampak, benda yang tak nampak, yakin. Sebab itulah sahabat kata, kami yakin dengan apa yang Nabi sampaikan daripada apa yang kami lihat dengan mata kami. Hak Nabi sampai tu, kami lebih yakin lagi. Apa yang Allah beritahu, apa yang Allah firmankan, dan apa yang Nabi sabdakan, itu kami lebih yakin, sahabat kata, daripada apa yang kami lihat. Kadang-kadang hak kita lihat tu pun tak betul. Ni apa tak hak kita dengar. Kita sekarang manusia tu dia yakin pada apa dia? Netizen. Daripada apa yang Allah firmankan dan Nabi sabdakan. Yakin kat netizen. Netizen besar tu. Alah tu peti. Mufti pun kalah. Sebab netizen kata macam tu, semua kata macam tu. Orang kata macam tu, ustaz tak? Agama bukan orang kata. Agama apa yang apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi sabda. Apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi sabdakan. Jadi apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi sabda, itulah yang kita nak yakin. Sekarang orang yakin dengan netizen. Jadi berita kita dengar, kita yakin. Tapi apa hak Nabi beritahu, kita tak yakin. Sebab itu kadang-kadang apa yang kita lihat pun benda tu tak betul lagi. Hak kita dengar lebih-lebih lagi. Dalam satu kisah, dalam kisah Tanbihul Ghafilin, satu orang dia kata, jom aku nak bawa kamu lihat satu peristiwa. Kamu lihat saja, kamu jangan kata apa. Kamu lihat saja, kamu jangan kata apa. Dia kata okey. Dia pun pergi duduk satu tempat di tepi sungai. Datang satu orang.
bawa satu beg. Si A lah, kita kata A tu, orang pertama datang, A datang bawa beg. Dia pun lihat dua orang ni, kamu tengok je peristiwa ni, jangan kata apa. Dia bawa beg. Dia pun tinggal tepi sungai, dia turun mandi. Orang kedua datang. Beg. Dia angkat beg. B datang, B angkat beg tadi. A sudah mandi, dia tengok beg dia hilang. Hak yang dia bawa tu hilang. Beg yang dia bawa, yang dia tinggal tu, dia nak mandi tu hilang. Sebab B dah bawa pergi. Masa duk tengah cari beg yang hilang, datang C. Datang orang ketiga. Dia pun gaduh. A dengan C ni gaduh. Menyebabkan C tu dia telah bunuh A. A mati. Maka dia kata, sila selesai kisah ni. Dia kata, apa yang kamu lihat? Siapa teranyanya? A teranyanya. Betul lah tak? Barang dia kena curi, dia kena bunuh lagi. Apa yang kamu lihat tu semua tak betul? Saya lihat dengan mata saya. Tak betul. Ceritanya A tu dia bawa barang tu barang curi. A tu curi barang orang. Kamu tengok cerita A bawa barang, sebenarnya barang A bawa tu curi, barang curi. Bila B datang, B kata, ni barang aku ni. Ni barang saya ni. Dia pun angkatlah barang dia, dia kenal barang dia. Enggak ada nama apa semua. Takkan kita tak kenal barang kita. Selipar yang sama saja. Betul sama saiz saja. Tapi kalau kita pakai selipar orang, kita rasa tak? Rasa ini bukan selipar aku ni. Kenapa? Sengit dia lain. Kan kita kan tumit kita kan tak sama kan. Kita sarung selipar tu sama je, saiz sama je 10. Tapi lepas pakai, tak sedap ni. Ni bukan hak aku ni. Sebab apa? Sengit dia lain tu. Kawan tu sengit sebelah kiri, kita sengit sebelah kanan. Kita rasa lain lah. Bukan barang kita. Kita akan rasa lain. Bohonglah dia kata. Ya, barang saya. Bohong. Kau tak sedap kan pakai? Betul lah Ustaz, tak sedap pakai. Bukan hak kita. Tak sedap. Kita tahu hak kita. Dia tahulah barang. B dia tahulah tu barang dia. Dia angkat lah balik. C datang. C kata, kawan ni lah yang bunuh bapak aku dulu. So dia bergaduh-gaduh, maka dia bunuh C. Dia kata, itu mata engkau lihat. Mata lain tengok, tapi hakikat dia lain. Sebab tu hak tak tengok pun kita percaya. Hak tengok lebih lagi. Tak. Kita kena percaya apa yang Allah bagi tahu dan apa yang Nabi bagi tahu. Walaupun kita tak percaya. Apa yang Allah bagi tahu dan apa yang Nabi bagi tahu, itu yang kita kena percaya. Ni sekarang kita percaya apa yang masyarakat bagi tahu, apa yang netizen bagi tahu. Apa yang netizen bagi tahu semua kita percaya. Tapi apa yang Nabi bagi tahu, dengar gitu je, tak pernah percaya pun. Malam Lailatul Qadar, apa yang Allah bagi tahu kat kita? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera malam itu hingga ke subuh. Kita kata apa? Semalam Lailatul Qadar lah. Kenapa? Aku tertidur semalam. Malam-malam lain aku tak tidur. Malam aku tertidur. Takkanlah Allah nak bagi kita 1000 bulan tu Allah nak
biarkan daripada kita sampai kita tertidur. Kita kata semalam betul lah Lailatul Qadar lah. Kita tak ada 10, baru 8 ni, tak 10, Lailatul Qadar 10 akhir. Tapi ada pendapat kata mana tahu sepanjang tahun ada satu hari di sepanjang bulan Ramadan. Allah kata salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahtera malam itu hingga ke subuh. Apa maksud dia sejahtera? Kalau orang beribadat malam tu dia tak mengantuk. Kalau orang berzikir malam tu dia rasa manis. Kalau orang semayang malam tu dia tak rasa letih. Sebab Allah bagi tahu. Tapi kita duk kata semalam lah sebab aku tertidur. Semalam dah Lailatul Qadar Ustaz. Sebab apa? Saya tertidur. Yang kau tertidur tu menyebabkan Lailatul Qadar kot. Apa yang Allah bagi tahu. Jadi sebab itu Allah kata. Sebab itu Nabi SAW memberitahu kita rahmat tu bila kita nak dapat tu Lailatul Qadar tu. 10 akhir kita iktikaf. Kita duduklah masjid. Wa antum aqifuna fil masajid. Sebab tu kita di Malaysia tak ada suasana iktikaf. Kita duduk iktikaf. Kita duduk berzikir. Kita 10 malam akhir tu kita iktikaf berzikir. Berzikir, baca Quran. Kita baca Quran. Kan jangan tidur. 10 malam tu kita betul-betul jangan tidur. Sebab kita nak dapat Lailatul Qadar ni 83 tahun 4 bulan. Kalau siapa tak sambut ni dia rugi. Rahmat ni datang setahun sekali je. Tu pun lepas malam ke-10 tak ramai dah kat surau, tak ramai dah kat masjid. Mana? Raya. Sibuk dah nak raya dah. Ni sama je saya bagi nasihat ni untuk saya. Jadi 10 malam akhir tu kita kena berada di masjid. Jangan tidur. Duk berzikir je. Duk berzikir, baca Quran apa semua. Misalnya kita tengah-tengah berzikir, kita tidur. Ingatlah malam tu bukan Lailatul Qadar. Sebab malam tu sejahtera. Allah Ta'ala kata. Sejahtera. Sejahtera. Salamun. Bahagia. Sejahtera malam tu. Assalamualaikum. Apa maksudnya? Salam sejahtera. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Maksudnya salam sejahtera. Jadi malam tu kita sambil-sambil kita berzikir kita tertidur. Betul lah dia bukan Lailatul Qadar. Tapi kalau kita berzikir, malam ni lepas 100. Seronok malam ni. Sejahtera. Baca Quran. Satu juzuk habis malam tu. Lepas satu juzuk malam tu habis. Sembahyang pula. Tak ngantuk. Betul lah tu malam tu Qadar. Tapi kita tidur setiap malam tak tahu mana malam tu Qadar. Sebab kita tidur setiap malam. Sebab kita tak buat persiapan. So kita kena buat persiapan. Sebab itu kami kalau masa belajar di India, Pakistan kan. Satu orang pakcik tu dia iktikaf 10 malam akhir di sana suasana di India Pakistan, benua Hindustan ni, India Pakistan, dia suasana orang iktikaf. Dia buat blok macam ni, tirai ni, dia buat blok ramai. Kalau kita pergi di Dearborn ada 5 buah masjid. Lepas tu dia ada blok ulama-ulama akan iktikaf masa tu. Beriktikaf 10 malam akhir. Blok semua tidur iktikaf. Tak tidur beriktikaf. Satu hari kami keluar jemaah masa tu. Saya tanya satu orang pakcik. Saya tanya, pakcik iktikaf ni lama mana lah? Dia kerja engineer. Dia engineer. Umur 60 tahun. Dia pencen dah. Dia kata, nak, pakcik iktikaf dah 30 tahun dah. Tiap-tiap tahun pakcik iktikaf dah 30 tahun. Daripada umur 30 tahun. Sekarang umur 60. Pakcik iktikaf 30 tahun. Pakcik tak ada cuti ke? Pakcik ambil cuti.
10 hari akhir pakcik ambil cuti bekerja. Pakcik ambil iktikaf. Oh, kita setting cuti lain. Cuti nak pergi berjalan. Kena ambil cuti lah nak iktikaf. Seronok kita di India, Pakistan. Petang-petang anak-anak bawa makanan untuk ayah-ayah yang iktikaf ni. Orang mula 30 tahun dah iktikaf. Takkanlah 30 tahun tu 30 tahun setiap malam tu dia tidur. Dah 30 kali dapat Lailatul Qadar. Satu Lailatul Qadar sama dengan 83 tahun 4 bulan. Kalau 10 kali dapat 830 tahun. 4 bulan tu kali 10 40 bulan. 40 bulan maksudnya 3 tahun 4 bulan. 36 3 tahun 4 bulan campur dengan 833 tahun 4 bulan. Kalau 30 kali, kita kira selalu 833 kali 3. Berapa? 833 kali 3. 8888 24. 33 99 tahun. Patut 4 bulan tu jadi setahun. 100 tahun. Maka 2500 tahun ibadat. Tak ada umat lain beribadat macam mana umat ini beribadat. 30 tahun iktikaf, dia dapat pahala ibadat. Pahala ibadat 2500 tahun. Bukan 500 tahun macam Abid tadi lah. Abid tadi 500 tahun. Ya. Tapi umat ini Allah Subhanahu wa taala bagi rahmat 30 kali dapat Lailatul Qadar. Sama dengan 2500 tahun ibadat. Mana lagi nak cari? Mana lagi kita nak cari kalau kita tak rebut peluang keemasan ni? Kitalah yang rugi. Kitalah yang rugi. 30 tahun saya kata, 30 tahun dah pakcik tak miss dia kata. Tapi kita tak ada suasana, kita tak ada environment. Kita tak ada suasana di Malaysia. Kita ada suasana raya je. Ustaz, dah 2 tahun dah tak raya, Ustaz. PKP. So, kita ada suasana raya. Tapi kita tak ada suasana ibadat. Bulan Ramadan, bulan ibadat. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat. Umur 30 tahun. Umur dia 60 tahun tu, saya kata 60 tahun tu. Dia tu 30 tahun. Kalau tu 30 tahun dia beriktikaf. Tak miss. Tapi dia kena buat, dia kena ada rancangan. Kita perlu rancang. Hidup kita perlu rancang. Tak apalah, semua Allah tentu, Ustaz. Kita perlu rancang. Hadrat Ali radhiyallahu anhu kata, Al-haqqu bila nizam yaghlibuhu batil binizam. Hak ni, perkara yang hak ni, dia akan maghlub, kalah dengan perkara batil. Al-haqqu bila nizam. Sesuatu yang hak tanpa ada peraturan, tanpa ada pengurusan, akan kalah dengan batil yang berpengurusan, bernizam. Kita hak tak apa, Ustaz, kita jalan je. Tak. Batil yang ada pengurusan, yang ada cara dia akan kalahkan Islam tadi. Jadi sebab itu kita kena uruskan diri kita. Kita kena aturkan. Inilah peluang, tuan-tuan yang mulia. Peluang ni rebutlah betul-betul, khususnya pada diri saya. Saya pesan ini pada diri saya khususnya. Allahu Akbar. Kita kena ambil betul-betul.
Kalau kita tak ambil, kitalah yang rugi. Tahun depan Ramadan akan datang, kita tak tahu lagi. Tahun ni kita datang, ada orang yang tak berRamadan bersama kita kerana dia telah pergi tahun lepas. Kita tahun depan tak tahu datang tak lagi Ramadan. Sempat tak tahu. Inilah kita duduk tenang dalam diri kita. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kita sebelum kita dihitung nanti di hari kiamat. Rebutlah peluang rahmat ini. Betul-betullah kita mengambil peluang rahmat tersebut. Yang betul-betul rahmat ini kita ambil betul-betul, kita simpan betul-betul, kita usaha betul-betul supaya kita tidak terlepas daripada rahmat. Rahmat yang mana Allah sediakan pada kita, rahmat ni dia tak ada ulang lagi dah. Hari ini tak sama dengan semalam walaupun waktunya sama. Okeylah 7.30, 7.38 dah. Semalam pun 7.38 juga pagi. Tapi semalam ialah pada berapa hari bulan? 9 hari bulan 7 Ramadan. Hari ini 10 hari bulan April 8 Ramadan. So Ramadan nak tinggal kita dah. 10 hari rahmat ni nak pergi dah. Jadi Ramadan ni itu rahmat. Macam mana untuk kita memohon keampunan daripada Allah. 10 yang kedua, keampunan daripada Allah. Kita banyak istighfar, kafiat istighfar. Kita bertaubat pada Allah Ta'ala. Kita bertaubat macam mana? Tuan-tuan yang mulia, tadi kita kira pahala. Kita hitung pahala. Nabi kata, Iza sarratka hasanatuka, Iza sa'atka sayyi'atuka, fa anta mu'min. Iza sarratka hasanatuka. Satu orang mukmin tu dia akan rasa gembira dengan kebaikan yang dia buat. Itu tanda orang mukmin. Dia rasa seronok dia boleh buat baik. Iza sa'atka sayyi'atuka. Orang mukmin ni dia rasa sedih dengan keburukan yang dia buat. Tu Nabi kata, fa anta mu'min. Yakinlah orang mukmin tu dia akan rasa seronok dengan apa yang dia buat. Kebaikan yang dia buat dia akan rasa seronok. Dan kejahatan yang dia lakukan dia akan rasa sedih. Itu di segi kebaikan. Tapi dari segi keampunan, sudut dia bezalah. Dia panggil kafiat, cara. Macam mana kita nak beristighfar. Nak minta keampunan daripada Allah. Pahala, cara nak buat pahala lain. Cara nak istighfar lain. Dia panggil kafiat. Sembahyang tu kan dia ada kafiat kan. Dia ada kafiat sembahyang. Ada kafiat sembahyang. Rukuk, sujud. Macam mana rukuk? Macam mana sujud? Macam mana solat yang khusyuk? Apa kafiat solat khusyuk? Hak paling rendah. Alla tahzura wa antahzura ghairu ma huwa fi wa in ta'allaqa bil akhirah. Alla tahzura fihi ghairu ma huwa fi wa in ta'allaqa bil akhirah. Tidak menghadirkan fihi dalam hatinya. Ini maksud saya nak beritahu kafiat. Ini macam mana kafiat. Kita nak dapat solat khusyuk. Kafiat dia apa dia? Dalam Fathul Mu'in, Alamat Malabari rahmatullahi alaih menulis apa maksud khusyuk dalam solat. Kafiat, cara dia tu. Dia panggil kafiat tu cara. Macam mana khusyuk dalam solat? Alla tahzura fihi ghairu ma huwa fi wa in ta'allaqa bil akhirah. Tidak menghadirkan fihi dalam hatinya ghairu, selain
ma huwa fi, apa yang dilakukan pada masa itu. Wa in ta'allaqa bil akhirah, walaupun perbuatan itu bersangkut paut dengan akhir. Maksudnya, apa maksud khusyuk dan solat? Iaitu kita Allah takhzura, tidak menghadirkan dalam hati ghairu ma huwa fi, selain daripada apa yang sepatutnya yang dilakukan olehnya. Maksudnya, masa kita sembahyang tu kita kena hadirkan apa yang kita baca. Bukan sembahyang khusyuk nak kejam mata Allah bismillah. Kejam mata khusyuk tu tak salah. Kafiat tu salah. Khusyuk tu tidak menghadirkan dalam hati selain daripada apa yang dilakukan. Dia buat apa? Sekarang dia baca Fatihah, maka kena hadirkan bacaan Fatihah tu dalam hati dia. Baca Alhamdulillah, oh maha suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. So dia kena hadir. Sebab tu sekurang-kurangnya dia faham apa yang dia baca. Takkanlah Fatihah tu tak faham pula. Berpuluh tahun dah baca, takkanlah terjemah Fatihah tak ada. Allahu Akbar. Sekali saya pergi sembahyang, pergi ke hospital, ada pakcik tu dia duduk depan, kita orang pun kamat kamat dia punya dia imam, kita buat Allahu Akbar, dia buat Allahu Akbar, kita Bismillahirrahmanirrahim, baru nak baca Bismillah, dia rukuk, Allahu Akbar. Pakcik ni cepatnya rukuk. Saya palam Bismillahirrahmanirrahim, dia kena sadana suratul mustaqim suratul ladzina ta'ala maghdubi alaihim. Nak tu rukuk tu, sup dia naik rakaat kedua dah. Alah, biar betul. Saya berhenti lalu sembahyang. Tak boleh ikut ni. Saya pun pak tengok jam. Saya ni jahat. Pak tengok jam. Dia cup. Lebih cepat pada anak saya sembahyang ni. 4 rakaat 16 second. Berapa? 4 rakaat 16 second saya kira. 16 second. Betul tu saya kira. 4 rakaat 16 second. Allah. Saya pun pegang. Pakcik, anak saya sakit dia. Yalah, sembahyang ni lah nak selesai masalahnya. Nabi kata, ihmalu hawaijakum alal maktubah. Selesai masalah kamu dengan solat fardu. Solat fardu 16 second. Anak saya tak buat cepat macam ni, pakcik. Anak saya 20 second. Budak kan. Kita paling tu dah siap dah 4 rakaat. Kata adik siap. Adik siap dah. Okey. Adik habis kira tak sampai setengah rakaat. Tak sampai setengah minit. Kejap je adik baca, dia kata. Habis je lambat dia tu. Tu budak tak kisahlah, budak. Dia takkanlah orang tua semayang macam budak. Benda ni yang kita nak bawa ke akhirat. Saya kata, pakcik, sembahyang ni lah nak bantu kita. Sembahyang ni nak sembuhkan kita. Sembahyang ni nak selesai masalah kita. Kafiat tak betul. Kafiat tak kena. Bukan tak tahu lagi. Jadi macam mana kafiat istighfar? Wa in ta'allaqa bil akhirah. Walaupun kita bawa perkara akhirat dalam solat pun dia tak kira khusyuk. Kita ingat kubur ke? Kubur kan akhirat. Ingat titik sirat ke? Wa in ta'allaqa in wasliyah tadi ni. Wa in ta'allaqa bil akhirah, walaupun sekiranya kamu membawa perkara akhirat di dalam solatmu, itu dia tak kira khusyuk jika kamu tidak hadirkan apa yang kamu baca pada masa itu. Banyak benda kita kena belajar, tuan-tuan. Allah takhzura fihi ghairu ma huwa fih wa in ta'allaqa bil akhirah. Itu definisi solat khusyuk. Tidak menghadirkan dalam hati kita ghairu ma huwa fih,
selain daripada apa yang dilakukan pada masa tu. Apa kita lakukan pada masa tu? Kita baca Fatihah, kita rukuk dengan tasbih, kita qiyam dengan tasbih, kita i'tidal dengan tasbih, kita sujud dengan tasbih. Apa bacaan kita? Sekurang-kurang at least kita tahu. Allah, jauh kita. So istighfarlah kita. Taubatlah kita pada Allah. Istighfarlah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ya Allah ya Tuhan. Istighfar kita apa? Istighfar bila kita bertaubat, apa kaifiat dia? Bila kita buat baik, kita seronok kita buat baik. Tapi bila istighfar, kita lupa semua baik kita. Kaifiat istighfar bila kita astagfirullah, kita lupa semua baik kita. Kita ingat dosa je. Jika satu orang tadi dia ada 1000 dosa, 990 dosa Allah telah ampun. Satu dosa saja Allah tak ampun, sudah cukup dengan satu dosa tu Allah akan lontarkan satu orang tu dalam neraka. Tak perlu banyak dosa nak masuk neraka. Kalau satu orang ada 1000 dosa, 999 dosa sudah Allah ampun sedosa saja. Satu orang wanita abidah, Bani Israel, wanita beribadat, tak bagi kucing makan sampai mati. Nabi kata masuk neraka. Tak perlu buat jahat ke orang, buat jahat kat binatang je. Apa masuk neraka? Syurga neraka hak Allah, tapi nak bagi tahu Allahu Akbar. Satu dosa pun dah cukup lah. Jadi bila kita istighfar, astagfirullah, kita lupakan kebaikan kita. Ingatlah dosa hanya Allah sahaja yang dapat mengampuni kita. Astaghfirullahalazim. Itu dia panggil kaifiat istighfar. Bulan-bulan ini bulan dengan penuh dengan rahmat. Jadi tuan-tuan yang mulia, so kita rebutlah peluang ni. Lailatul Qadar, kita rebutlah peluang rahmat, kita rebutlah peluang istighfar, dan kita rebutlah peluang untuk pembebasan daripada neraka. So Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita. Boleh insya-Allah. So kita azam dengan betul-betul, kita beristighfar, kita bertaubat pada perkara-perkara yang telah kita lakukan, perkara yang tak sepatutnya kita buat, tapi kita buat. Kita banyak beristighfar pada Allah. So bulan ni kita berazam, pada hari ni kita berazam dan bernekat dan bercita-cita bahawa kita akan melakukan dengan cara terbaik. Boleh insya-Allah. Dan satu iklan untuk tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok kan buku saya? Dia sekarang sampai jilid ke-7 dah. Sampai jilid ke-7 dah. Buku ni akan habis 12 jilid. So nanti lepas raya ni 8, 9, 10 saya akan keluarkan. Semua kehidupan Nabi SAW. Dalam buku ni dia ada 6,000 hadis, 5,945 hadis, lebih kurang mengikut kiraan ni. Tapi kita ambil totally yang anggaran ialah 6,000 hadis. Di situ menceritakan tentang kehidupan Nabi. Nabi sabdakan pada kita. Dan saya telah terjemahkan dia dalam bahasa Malaysia. Dan saya telah syarahkan sedikit, tak banyak pun, tapi jadi 12 jilid juga. Besar ni satu-satu jilid 12 bilik juga. Dengan berkat PKP, saya dah mengajar dah 6 jilid di online. Tak lama masa yang saya ambil. 468 jam baru. 6 jilid saya mengajar tu 468 jam. Tak banyak lah. Kalau nak sampai 12 jilid tu saya adalah rasa dalam 900 jam.
satu-satu hadis Nabi SAW dibaca. Satu-satu penerangan yang ringkas, yang padat dan ringkas. Sedikit sebanyak dibuat. Dah. Dan saya dah PC, saya dah pendrive kan dia. Apa saya mengajar tu saya pendrive kan dia. 6 jilid, tapi pendrive tu dalam bentuk 4 jilid baru. Jilid 1 sampai jilid 4. Tapi saya dah mengajar sampai jilid 6 dah. Itu yang mengajar di online lah. Kalau tuan-tuan nak dapatkan, boleh kita ambil. Kalau kadang-kadang ada orang kata dia baca tak faham Ustaz. Tapi sekarang tak timbul lagi. Baca, so buka pendrive tu, dengar saya buat ceramah, terjemah, so tengok sini. Dia akan dapat faham. Penerangan saya bagi sedikit. Jadi dulu orang beli, dia kata dia beli. Tak faham nak baca tu boleh lah. Tapi huraian dia tu, dah hurai pun tak faham juga lagi. Sebab huraian dia pendek saja. Penerangan tu pendek daripada hadis tu. Sebab kalau tulis penerangan panjang jadi 30-40 jilid, siapa nak baca? Ustaz kami Maulana Musa Rohani Bazi, kita mengajar hadis Tirmizi dengan beliau. Beliau telah mengarang hadis Tirmizi sebesar ni, sebanyak ni jilid, 52 jilid. Saya kata, Ustaz, siapa nak baca? Kau orang lah baca, orang lain tak baca dah, dia kata. Dengar pun malas, dia kata. Baca tak tahu. Dengar pun sambil tidur, dia kata. Dengar pun sambil tidur. Dia kata, puak-puak kau lah kena baca, dia kata. 52 jilid. Syekh kami tulis syarah. Tafsir 50. Dia tak main 30, 50 atas semua syarah dia. Ketak-ketak besar, syarah dia besar. Jadi Allahu Akbar. Kalau nak ikuti dalam pengajian saya, kalau di FB saya Midrajul Fawatih, nama kitab ni Midrajul Fawatih. Kalau di YouTube saya Hasnul Hizam bin Hamzah. So YouTube saya Maulana Hasnul Hizam bin Hamzah, dan itu dalam YouTube. Ada sebahagian pengajian dalam YouTube, ada sebahagian pengajian dalam FB. Saya live kan. Tapi saya dah pendrive kan dia satu tempat. Senang, tuan-tuan tak payah cari dah. Kalau tuan-tuan nak dapatkan lah, banyak lagi lah. Itu sedikit sebanyak satu iklan saja pada tuan-tuan. Maksudnya, cuba nak ajar masyarakat, cuba nak beritahu pada masyarakat. So kurang-kurang nanti lepas ni kalau mati pun adalah peninggalan sedikit nak terangkan. Sebab banyak hadis-hadis yang kita tak faham bab-bab dia. Banyak hadis yang tak pernah kita dengar pun. Saya cerita manusia dengan ular ni musuh sejak Nabi Adam. Tapi orang tak pernah dengar. Orang kata ustaz tu bodoh lah, cerita mari mana tak tahu. Paling penipu hangit dalam dunia. Netizen kata macam tu. Video tu, tapi saya dapat cemuhan banyaklah cerita tu. Tapi video masa tu paling banyak view tau, 1.4 million. 1.4 million saya dapat orang tengok saya punya video tu. View dia 1.4 juta orang. Tapi cemuhan tak tahulah macam mana. Dia kata ustaz paling bodoh, dia kata. Tak apalah. Iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila kita lalu kat orang bodoh ni, assalamualaikum, sudah tak payah gaduh. Saya tak jawab satu pun. Dia kata kita tak pernah dengar ni cerita Israeliat mana. Sedangkan itu dalam riwayat Imam Abu Daud. Hadis tu dalam Imam Abu Daud je. Tapi ada dalam kitab Mishkat ni, di jilid ke-8 bab tu. Di jilid ke-8 akan kisah-kisah cerita tu. Banyak benda kita tak tahu. Banyak benda macam-macam lah orang kata begini. Sebab orang tak tahu. Manusia sekarang suka menghukum. Manusia sekarang, kita punya hati jahat tak jahat, kita tengok semua tak baik. Kita punya, saya beritahu, bukan orang lain. Kita tengok, Allah, mula-mula kita sangka buruk dah dengan dia. Jahatnya hati kita ni. Kita tak pernah tengok benda baik. Kita tengok orang tu, kawan kita tu makan sekali tu, satu saf tu dalam sembahyang tu, duduk sebelah tu,
Itu pun dia tak puas hati dengan kita. Dia suka kita jatuh. Gembira dia kita jatuh. Itulah mana? Itulah kita, bukan orang. Itulah kita. Kita tak boleh suka. Kita tak boleh tengok orang gembira. Sebab tu, tak semua kita kena share dengan orang. Sekarang semua share. Habis buat kuih pun dia share. Tak tahu apa pun habis dia share. Tak boleh. Tak semua boleh. Kita kena share. Jadi dalam hadis tu 6,000 hadis. Masya Allah, banyak benda yang kita boleh pelajari daripada hadis tu. Ni sekarang kami dijilid ke 12 duk typing je tu. Macam mana kita dapat tahu harta sahabat Nabi SAW. Abdurrahman bin Auf, last sekali saya nak cerita sikit. Sebenarnya harta Abdurrahman bin Auf, tuan-tuan tahu berapa harta peninggalannya? 16 bilion 350 juta. Bukan juta tau, bilion. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dia masa dia mati, dia tinggalkan 16 bahagian harta. Dia bahagikan harta dia pada 16. Setiap bahagian, isteri dia dapat 800,000 dirham. Dan pada masa itu isteri dia 4 orang. Mana setiap orang dapat 800,000. Satu orang isteri, bila suami dia meninggal, dia dapat pusaka 1/8. Tapi kalau 2 orang, tak boleh 1/8, dia kena kecil lagi, 1/16. Kalau 3 orang, 1/24. Kalau 4 orang, 1/32. 800,000 tu daripada 1/32 dalam bahagian pertama. Jadi kita nak kira satu bahagian tu 800,000 kali dengan 32 kali dengan 16 akan dapat 405,600,000 dirham. Tuan-tuan tak payah kira, saya dah kira semua dah. Saya otak ngira. Saya dah kira dah. 405,600,000 dirham. Satu dirham sama dengan 40 ringgit kali 40. Jadi kita akan dapati 16 bilion 350 juta RM. Dulu tu. Dulu dia meninggalkan harta tu 16 bilion tau. Oh, pemurahnya. Dalam satu peperangan, Abdurrahman bin Auf, dia telah sedekahkan, dia telah infakkan harta 1,500 dinar. 1,500 dinar ni, satu dinar sama dengan RM1, sama dengan 1,000. 1,500 dinar kali dengan 1,000 akan dapat berapa? 150 juta. Satu peperangan sahaja Abdurrahman bin Auf dia telah bagi 150 juta. Dan ada satu peperangan tu dia bagi 400,000 dirham bersama dengan 500 ekor kuda dan 1,500 ekor unta sekali masa peperangan. Sehingga satu peperangan tu dia bagi separuh harta dia. Tu dia bagi sebelum dia mati tu. Tinggal hak mati pun 16 bilion. Pemurah, sahabat-sahabat ni pemurah. Bulan puasa lah, tangan kita kena jadi murah. Bulan untuk kita merahmati orang susah. Pemurah. Oh, pemurah sungguh. Oh, menghormati orang-orang yang susah. Boleh bukakan, luaskan tangan kita. Sahikan perbuatan kita. Member dia punya member kawan-kawan Abdurrahman bin Auf, dia wasiat kat kawan-kawan saja nak mati 100 juta. Satu orang masa dia nak meninggal,
Badar, orang Badar. Dia kata, semua orang Badar aku bagi 1 juta seorang. Oh, untung boleh kawan macam tu. Orang Badar masa tu ada 100 orang. Satu orang dia bagi 1 juta. 100 juta. 100 juta bagi kat member. Relax lah. Tapi hati mau besar, babe. Jadi banyak benda. Banyak benda yang kita tak tahu. Allah, banyak benda. Mas kahwin isteri Nabi. Nak tahu berapa mas kahwin isteri Nabi? Ummu Habibah paling mahal. Hak lain 500. 500. Hak lain tu 500 dirham. Ummu Habibah ialah 4,000 dirham. Ummu Habibah bila dia masuk Islam, dia berpindah ke Habsyah bersama suaminya Abdullah bin Jahaz. Abdullah bin Jahaz mati murtad di Habsyah. So dia janda. Dia dijaga oleh Raja Habsyah. Nabi SAW hantar pinangan kepada Ummu Habibah. Ummu Habibah ni anak kepada Abu Sufyan. Itu lakab dia Ummu Habibah. Nama dia mungkin makcik-makcik, nama dia tak tahu. Nama dia Ramlah. Nama Ummu Habibah tu Ramlah. Nama zat dia, nama gelaran dia Ummu Habibah. Nabi hantar pinangan, maka Raja Habsyah telah tetapkan mas kahwin Ummu Habibah tak sama dengan mas kahwin isteri-isterinya yang lain. Isteri-isteri Nabi yang lain tak lebih daripada 500 dirham. Ummu Habibah adalah 4,000 dirham. 4,000 dirham kali 40. Berapa? 160,000 tau. Mas kahwin Ummu Habibah, pakcik-pakcik. Bukannya 100 ringgit. 160,000. Oh, tak kahwin lah kita, Ustaz. Betul, tak kahwin lah kita. Maksudnya mas kahwin ni, okey, Nabi kata mas kahwin ni janganlah mahal. Tak mahal tu 160,000. Mahal tak tahu. Maksudnya baru kita tahu. Mahal mas kahwin ni. Itu kalau kira dalam dinar. Itu kira dalam dirham. Tapi kalau kira dalam miskol, ada riwayat juga mengatakan 4,000 miskol perak. Ni murah sikit. 4,000 miskol perak. 4,000 miskol perak itu sama dengan 12 kilo 243 gram. 1 gram perak harga dia RM2.92. Jadi 12 kilo 243 gram kali dengan masa tu saya duduk tengah menulis tu RM2.92. Jadi 12 kilo 243 gram kali dengan RM2.92. Dapat jawapan dia berapa? RM35,749.56. Oh, sen pun kira juga. Itu murah sikit, 35,000. Kalau kira dengan dirham, 160,000. Kalau kira dengan miskol perak, perak juga, tapi dalam 4,000 miskol perak atau 4,000 dirham. Ni 4,000 miskol perak. 4,000 miskol perak tu 12 kilo tu, 12 kilogram tu. 12 kilo 243 gram. Kalau dalam pengiraan ulama satu-satu dia kira tau. Benda kecil benda kira. Takkanlah benda besar dia tak tinggal kat kita. Untuk kita faham hadis Nabi SAW. Tapi kalau kira dengan dinar, kalau kira dengan dinar mahal lagi ya. Kalau dinar, dia pasal riwayat berbeza-beza kan dalam pengiraan tu. Kalau kira dengan dinar, 400 dinar. 400 dinar kali dengan 1,000. 400,000. Itu kalau dengan dinar 400,000 mas kahwin. Orang kata tak kahwin. Masa saya balik daripada belajar, saya nak kahwin. Ayah saya kata, kau ada duit apa? Berapa nak kahwin? Saya kata, saya ada saya je. Saya ada saya je ya. Okey, aku kahwin dengan kau. Nasib baik. Saya kata, saya pergi belajar. Saya bukan pergi belajar universiti. Saya pergi belajar pondok je. Saya pergi belajar madrasah. Saya bukan kerja besar. Ayah saya kata, kau nak kahwin ada apa? Anak-anak aku semua kahwin tahu duit sendiri. Kalau saya kahwin duit sendiri, tak kahwin lah saya.
Saya tak ada apa pun. Saya ada saya je. Tapi ayah saya nakal. Saya tak jawab saya ada saya. Saya guna perkataan lain sikit. Saya ada telur je Ustaz. Ayah, saya ada telur je. Ayah saya ni jenis nakal. Dia pun faham saya. Dia muda-muda. Dia orang boleh berbahasa dengan. Kita boleh bergurau dengan. Tapi sebagai ayah kita saya ada telur je. Ya. Aku kahwin dengan kau. Maksudnya Allahu Akbar. Jadi insya-Allah banyak benda yang kita nak cerita tuan-tuan. Tak habis 6,000 hadis. Tu baru satu hadis. Sejam lebih dah. Kita berhenti situ aja dulu. Wallahu a'lam. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana وتيب لنا كسبنا وكنئنا بما رزقتنا ولا تذهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan tak tidur dah tu seronok. Kalau tuan-tuan tidur tak seronok.